Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Kami dari kumpulan 5 dan ini adalah ahli kumpulan kami. Bagi pengenalan, aliran pemikiran kontemporer seperti Orientalism, Secularism, Liberalism dan Pluralism muncul di Barat pada abad ke-20. Ideologi-ideologi ini berkembang pesat dan menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Ia memiliki pengaruh yang besar dan juga mampu menggantikan agama dalam kehidupan manusia saat ini yang juga berdampak pada cara hidup saat ini. Terdapat 3 objektif kajian yang telah ditetapkan bagi tugasan ini. Yang pertama, mengenal pasti mengenai jenis-jenis pemikiran semasa yang memberi kesan negatif kepada gaya hidup masa kini, terutamanya dari segi agama. Yang kedua, membincangkan mengenai kesan negatif aliran pemikiran semasa ini terhadap agama, masyarakat dan individu yang mampu menjejas gaya hidup masa kini. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti dan menerangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani kesan-kesan negatif tersebut. Baiklah, seterusnya ialah definisi pemikiran. Menurut Kamus Dewan, ianya bermakna perihal berfikir atau memikir. Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu bagi membuat sesuatu keputusan. Pemikiran juga dikatakan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah dengan fahaman dan bukan dengan perbuatan. Menurut Islam pula, pemikiran ialah hasil pemikiran umat Islam mencakupi pengetahuan yang berhubung dengan Allah SWT, alam dan manusia. Ianya adalah ijtihad akal manusia dalam mentafsirkan pengetahuan umum menurut prinsip akidah, syariah dan akhlak Islam. Antara jenis-jenis aliran pemikiran semasa ialah pertama, sekularisme. Sekularisme merupakan satu fahaman yang mengasingkan antara urusan keduniaan dengan urusan keagamaan. Manakala liberalisme pula adalah ia sebagai satu fahaman yang boleh diartikan sekiranya individu itu berpandangan secara bebas dan berfahaman demokrasi dalam semua aspek termasuk agama, ekonomi, ideologi dan juga politik. Seterusnya ialah fahaman pluralisme. Pluralisme ini merupakan satu fahaman yang membuat andaian bahawa wujudnya satu hakikat yang mempunyai 2 atau lebih elemen yang bebas dan terpisah. Sebagai contoh, kerajaan Nai Ayah Pin dan mazhab John Hick. Manakala Orientalisme pula merupakan satu fahaman tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ketimuran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Baiklah, yang pertama, kesan negatif sekularisme dapat dilihat daripada 3 aspek, iaitu yang pertama pendidikan, sosial dan perundangan. Dari aspek pendidikan, kebanyakan sekolah di Malaysia telah mengasingkan pengajian Islam dari pembelajaran teras. Ini menyebabkan pelajar-pelajar lebih mengutamakan pengajian teras berbanding pengajian Islam. Yang kedua, dari aspek sosial, akhlak, kita dapat lihat akhlak dan moral sebuah masyarakat semakin lama semakin runtuh kerana kurangnya sekatan syarak. Yang ketiga adalah perundangan. Dari aspek perundangan, kita dapat lihat undang-undang Islam tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya, walaupun sebenarnya agama Islam itu merupakan agama rasmi negara. Yang kedua, kesan liberalisme adalah menyebabkan seseorang itu terpesong dari syariat Islam kerana terlampau menegakkan kebebasan diri dari kawalan moral. Sebagai contoh, berlakunya pendesakan kebebasan murtad untuk penganut agama Islam di Malaysia. Antara kesan negatif fahaman Orientalisme yang pertama, sebarang kajian menggunakan higher citizen. Hal ini membolehkan mereka untuk mencari kekurangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah salah faham terhadap disiplin ilmu. Yang ketiga, munculnya gelombang reformis. Dan yang keempat, lahirnya pemikiran yang berpemikiran barat. Seterusnya, kesan negatif pluralisme ialah pertama, meruntuhkan akidah individu umat Islam. Yang kedua, memecahkan kaum masyarakat kerana perbezaan pendapat. Yang ketiga, membolehkan seseorang itu murtad dari agama Islam. Dan keempat, negara tidak dapat berkembang maju kerana ketidaksepaduan antara pemimpin dan rakyat yang berbeza fahaman. Seterusnya, di sini saya akan mengupas langkah-langkah untuk mengatasi kesan negatif aliran pemikiran semasa. Yang pertama, dari segi pendidikan, sekolah-sekolah perlulah mengaitkan Quran dan Sunnah dalam kurikulum pembelajaran. Yang kedua adalah dari aspek sosial, masyarakat perlulah berpegang pada gaya hidup Islam agar kurangnya berlaku pemesongan akhlak. Yang ketiga adalah dari segi perundangan, pemimpin haruslah menjadikan perundangan Islam sebagai sumber perundangan utama. Apakah yang dimaksudkan dengan metodologi kajian? Metodologi kajian adalah satu bentuk analisis teori ataupun kaedah yang digunakan dalam bidang pengajian dalam mencari langkah yang paling berkesan dalam menyelesaikan cabaran dalam penyelidikan. Maka, dekat bentuk kajian yang digunakan pada kali ini adalah melihat kepada kefahaman tentang jenis pemikiran semasa yang memberi kesan kepada gaya hidup masa kini, mengenal pasti tentang kesan-kesan negatif pemikiran semasa terutamanya terhadap agama, masyarakat dan juga individu. Selain itu, bagi menganalisis dan mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekang kesan-kesan negatif ini terhadap gaya hidup masa kini.
Untuk menjalankan penyelidikan, penyelidik perlu menggunakan instrumen kajian bagi memenuhi objektif kajian. Oleh itu, kami bawakan kepada anda dua instrumen kajian, iaitu yang pertama, soal selidik, yang kedua, pemerhatian. Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden menggunakan Google Form dengan 15 soalan telah ditanyakan. Dalam kajian ini, 52 orang responden telah menjawab maklum balas tersebut. Kaedah pemerhatian juga digunakan untuk mencari maklumat dari sumber internet, sebagai contohnya, mencari masalah dan cabaran dalam penyelidikan ini. Okey, seterusnya kepada pemilihan responden. Warga USIM yang berbeza latar belakang telah dipilih dalam kajian ini untuk menjadi responden dan rekod mencatatkan bahawa seramai 52 orang responden yang telah mengambil bahagian dalam menjadikan kajian kali ini. Dan seterusnya bagi pengedaran borang soal selidik. Borang soal selidik dalam kajian ini telah dicipta dan direka khas secara atas talian menggunakan satu aplikasi iaitu Google Form. Dan selain itu, aplikasi WhatsApp dan Instagram juga merupakan platform utama yang memainkan peranan penting dalam pengedaran borang soal selidik yang lebih lancar dan efisien. Dan responden perlu menjawab 15 soalan yang berbeza, data dikumpul dan dijadualkan serta akan diterangkan dengan lebih lanjut pada bahagian seterusnya. Dan sebagai rujukan, pengkaji telah melayar internet dan blog untuk mencari bukti dan fakta yang sesuai yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang sah. Seterusnya, memproses dan mempersembahkan data. Maklumat daripada responden ini dikira secara automatik menggunakan program Google Form yang mengambil kira peratusan setiap respons. Jadual akan digunakan untuk mempersembahkan data yang telah dikumpul. Dan akhir sekali bagi kesimpulan bab 3, penyelidikan ini mengambil pendekatan kuantitatif, iaitu suatu pendekatan yang memikirkan sebab dan akibat, mengurangkan kepada pembalik ubah dan pemerhatian serta ujian teori. Dan seterusnya, sejumlah 15 soalan yang telah dikemukakan. Dan kesimpulan penyiasatan ini akan dibincangkan dalam bab yang berikut. Seterusnya, kita akan bergerak kepada data analisis dapatan kajian. Di sini, kami telah menekankan objektif yang pertama iaitu untuk mengenal pasti tentang jenis pemikiran semasa yang memberi kesan kepada gaya hidup masa kini. Seramai 17.3% telah menjawab betul manakala selebihnya tidak pada soalan pertama. Bergerak kepada soalan kedua, majoriti responden iaitu 51.9% telah menjawab betul dan selebihnya tidak. Seterusnya, soalan 3, seramai 28.8% responden menjawab betul dan majoriti responden menjawab salah. Manakala untuk soalan keempat, seramai 40.4% menjawab betul dan selebihnya salah. Akhir sekali, soalan kelima, majoriti responden iaitu seramai 57.7% telah menjawab salah dan selebihnya betul. Seterusnya, berdasarkan soalan 6 hingga 10 yang merangkumi pilihan jawapan betul dan salah, objektif kedua yang ditekankan adalah untuk mengenal pasti tentang kesan negatif pemikiran semasa terhadap agama, masyarakat dan individu. Hasil daripada kajian bagi soalan 6, seramai 51.9% responden menjawab salah dan 48.1% menjawab betul. Bagi soalan 7, seramai 71.2% memilih betul manakala 28.8% memilih salah. Soalan 8, majoriti 90.4% menjawab betul dan selebihnya menjawab salah. Bagi soalan 9, 65.4% menjawab betul dan 34.6% menjawab salah. Soalan 10, 73.1% menjawab betul manakala 26.9% menjawab salah. Seterusnya, berdasarkan soalan 11 hingga 15 yang merangkumi pilihan jawapan betul dan salah juga, objektif ketiga adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani kesan-kesan negatif tersebut. Hasil daripada kajian bagi soalan 11, 12 dan 15, seramai 86.5% responden menjawab betul dan 13.5% menjawab salah. Bagi soalan 13 dan 14, majoriti 92.3% memilih betul manakala lebihan 7.7% memilih salah. Okey, baiklah. Sekarang kita akan bergerak kepada bab kelima iaitu bab kesimpulan. Dalam bab ini kami akan menceritakan cadangan dan juga apakah implikasi daripada kajian kami. Pertama sekali, cadangan kami adalah penyelidik ataupun pekaji pada masa hadapan yang ingin mengkaji lebih lanjut haruslah membandingkan kesan-kesan negatif yang lain, bukan hanya tertakluk kepada kesan negatif yang dibawa oleh aliran pemikiran semasa. Yang kedua, cadangan kami adalah supaya anak-anak generasi muda pada masa hadapan diajar dan dididik daripada akar umbi, iaitu melalui institusi pelajaran seperti sekolah dan juga universiti, supaya kesan negatif daripada aliran pemikiran ini tidak dapat mempengaruhi secara terus mereka punya gaya hidup. Cadangan kami yang ketiga adalah untuk supaya kerajaan melakukan penapisan maklumat dan juga penyekatan maklumat yang bertentangan dengan aliran pemikiran yang betul, terutama sekali aliran pemikiran seperti pluralisme, sekularisme dan sebagainya, kerana aliran-aliran pemikiran ini adalah sangat bertentangan dengan masyarakat setempat di kawasan negara kita.
Seterusnya kita beralih kepada implikasi daripada dapatan kajian. Terdapat beberapa implikasi daripada dapatan kajian yang telah dijalankan. Pertama sekali, ia dapat mendedahkan pengkaji terhadap kepentingan berfikir secara rasional dan wajar. Jika pengkaji-pengkaji boleh berfikiran secara rasional dan logik, maka ideologi barat yang bertentangan dengan agama tidak mudah untuk mempengaruhi gaya hidup seseorang. Di samping itu, pemikiran aliran semasa memberi kesan terhadap politik dengan menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Pemimpin yang berwawasan ialah pemimpin yang dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan mematuhi syariat. Sebaliknya, fahaman sekularisme yang mengutamakan pemikiran rasional melahirkan manusia yang bijak namun buta agama dan budaya. Seterusnya, kesan kepada ekonomi. Sifat-sifat murni ekonomi Islam kian dipinggirkan, terutamanya oleh segelintir pemimpin yang berjaya dipengaruhi pemikiran barat. Konsep keadilan ekonomi, keterusan, halal dan haram, etika kerja dan akhlak mulia tidak lagi diaplikasikan sama sekali dalam sistem ekonomi Islam.